Kita sudah sampai di lereng amat indah, di bawah pelangi, dalam ufuk yang masih mencabar. Dan kita ikhlas berjanji untuk bermarwah, tenang dalam segala uji cabar dan debar. Kita mencari hanya yang tulen dan jati, sekata hidup, mengerti, dan berbudi. Kita wajar mendaki lagi, karena puncak yang jauh. Dalam gelora dan topan tak tercalar tekad kita, karena kemerdekaan mengasuh kita bersuara dalam sopan, yakin menyanggah musuh, tulus menambah kawan, inti tonggak dan menara kebahagiaan. Kita datang bersama anak-anak yang sedia menyanyi, sehat, teguh, bertekad, dan berani. Mengelingi tasik, mendaki gunung, kita mengajar mereka berjiwa besar dan berbakti. Tanah air akan indah, megah, dan bermarwah jika kita sentiasa mensyukuri anugerah Allah, dan bumi akan subur, makmur, dan mewah jika kita bekerja dan berekrar hidup bersama. Tanah air memberi banyak, mesra mendekap kita. Kemerdekaan mendorong kita berdiri dan berbakti. Dan kita sudah sampai di lereng indah. Pasti tetap mendaki juga, menyanggah musuh, menambah kawan, tanpa jenuh, khawatir juga tanpa rawan. Dan dalam alam baru, semangat kita wajar padu. Berjalan kita atas nama tanah air dan bangsa, bangga karena merdeka, megah karena bahagia. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga karena awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan orang ramai berhimpun di Stadium Merdeka, wakil-wakil dari segala kaum dan golongan, dan istiadat pemasyhuran kemerdekaan berlangsung dengan gilang gumilangnya. Def-def kenamaan tiba mengambil tempat. Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman dan anggota-anggota jemaah menterinya memakai pakaian yang baru dibentuk. Dan sekarang yang telah dipilih oleh Raja-Raja Melayu, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Rahman. Dan akhir sekali, Wakil Baginda Queen Yang Teramat Mulia Duke of Gloucester yang akan menyerahkan surat perlembagaan kepada Perdana Menteri. Duke diiringi oleh Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan yang akhir, Sir Donald McGillivray. It was with the greatest pleasure that I received the command of Her Majesty. Dalam ucapannya, Duke menegaskan
Orang-orang Inggeris merasa bangga bahawa perhubungannya dengan Melaya adalah berdasarkan kemahuan dan perasaan muhibbah pihak raja-raja dan... Dengan pemberian ini, maka terserahlah kuasa pemerintahan yang menjadikan Melaya bebas dan bertanggungjawab menentukan nasibnya sendiri. I'm indeed proud that on this, the great... Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya, bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha lagi Maha Kasiani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Sehingga irama lagu kebangsaan, lagu negaraku dimainkan bagi kali yang pertama, menzahirkan perasaan di hati mereka. Matahari bersinar, bendera berkibar-kibar, janji ditunaikan dan terciptalah sebuah negara dan kemerdekaan pun telah dicapai dengan perasaan muhibbah seperti itu. Datang dari daerah-daerah berbeda, bangun kita sama fajarnya dalam gairah meredah rimba serentak gementar mencari isi. Kita mendamaikan sejujur hati, berlari pun biarlah berimbang rezeki. Kerana apakah artinya kecukupan celik tapi dalam kekacauan? Makanya apa pencapaian jika segelintir yang sempat bahagia selebihnya tetap lara? Kemerdekaan bakal ditanya. Berlari tidak mesti sama selari jika derasnya terus berjarak, dan berdiri di bukit tidak sama tinggi jika tapak tidak sejejak. Memang perlu sentiasa digugah agar seni dan ria berimbang ia, dan suara tulus wajar beresapi kalbu, mewarasi impian bangsa, mewarna buminya agar bermana, sehingga sungai dan belantara, samudra juga angkasa raya sedia berkongsi kesaktian rahasia. Dan tidur luar biasa berseri masih boleh bermimpi bahagia bagi bangsa yang waspada, kecuali memang selalu ada pengganggunya. Nyatanya di lengkung langit di atas bumi kita sempat sama berdamai, juga bahagia walau barisan wajah tetap berbeda. Jika disua tapak awal cekal memperjuangkan kemuncak maruah dalam telika warasi imbangan akan saksama runtuh khazanah. Makanya kita tumbuh bunga jati segar di pupuk pun suci,
dan sesama bermandisi dan sesama wangi di tengah kasih yang asli, menjalar kisah bangsa yang jaya sampai ke puncak paling pribadi. Kini bulan baru dan azam baru, Watika Kudus di tangan kuasa, setiap berkibar langit pasti ternampak tahta yang wajah. Kita ingin warisi serasi demi kebahagiaan seluruh bumi. Saya bertepuk diri dalam kejayaan ketenteraan pada 20 Februari 1972. Saya masuk kadet panggilan yang ke-31 dan telah pun ditauliahkan ke Regimen ke-19 Askar Melayu Diraja pada tahun 77. Dan selepas itu saya melaksanakan operasi bersama tentera Thai dalam operasi Selamat Sawadi 793 Alpha. Itu merupakan operasi aktif terakhirlah buat saya. Dalam operasi tersebut, saya telah pun terlibat dalam satu kemalangan jangkap sama ketika mengetuai pelatun. Seorang anggota saya terpijak dan letupan berlaku di bawah kaki beliau, putus kaki, perebet mangsur, mengalami kecederaan di seluruh badan dia. Saya mendapat kecederaan di bahagian dada ke atas, muka dan mata semualah. Dalam itu saya diberikan suntikan dan terbangkan ke hospital Alustar. Saya dimaklumkan oleh doktor yang saya tak dapat penglihatan selamat. Saya memasuki operasi genap 23 hari selepas saya berumah tangga. Saya sempat lihat isteri saya 23 hari saja. Jadi bila saya dikeluarkan daripada bilik pakar tu, mak saya bertanya kepada saya, mata kamu nak nampak balik ya? Saya kata, iyalah. Saya sangat kesian mak saya. Kan dia harapkan saya nampak. Mak saya bersama saya. Panjang saya dirawat. Saya tak cerita kepada dia yang saya dah tak dapat lagi melihat. Saya tak sanggup memalukan perkara kepada dia. Lepas saya jalin rawatan, saya tak menunggu lama lah. Saya telah pun memohon untuk mengikuti kursus pusat latihan geni bagi orang buta di Brickfield. Selepas 2 tahun tu saya boleh menduduki peperiksaan sijil tinggi persekolahan balik semula, belajar balik sebagai calon buta. Dengan cara itu sajalah saya akan dapat menyumbangkan penghormatan yang lebih bererti kepada tanah air. Dan itulah saya mohon beberapa buah universiti di Amerika dan saya telah pun diterima oleh University of South Florida akhir tahun 87 tu. Dan lepas itu juga dengan bersahati, dengan sangat rasa sukacita untuk kembali berkhidmat. Itu saya jadi penolong pengarang berita tentera darat, tentera yang pertama lah kira. Dan saya pun tak lama oleh kerana saya betul-betul diberikan peluang untuk memberikan penghormatan ke muzium. Selain daripada memberikan maklumat sebut kepada muzium, saya juga berjaya menerbitkan 2 buah buku dengan Dewan Bahasa dan Pustaka berkaitan dengan perkara itu pada tahun 93. Lepas itu juga saya buat permohonan untuk buat master di UKM. Saya pun selepas itu tidak lagi menoleh ke belakang dan meneruskan saya punya hasrat untuk menyambung pengajian pendidikan hingga ke peringkat tertinggi di Universiti Melaya. Ijazah kedoktoran. Walaupun banyak orang fikirkan macam mana saya boleh pergi sehingga ke tahap itu kan. Kepada saya yang pentingnya kita ikhlas dengan apa yang kita nak buat. Kita jujur dengan apa yang kita nak buat. Jadi dengan keyakinan itu, dengan usaha itu, saya rasa cakap Tuhan Maha Adil lah. Saya akhirnya saya telah mencapai satu tahap yang sangat luar biasa lah. Pada seluruh rakyat Malaysia, saya selaku veteran pasukan keselamatan ingin mengingatkan bahawa keamanan yang kita nikmati hari ini sebenarnya mempunyai harga yang sangat mahal, namun telah pun dibayar oleh peluh darah dan air mata anggota pasukan keselamatan. Bersama-samalah kita pelihara agar dia dapat terus kekal dan dinikmati oleh semua rakyat.
Pendudukan Jepun di Tanah Melayu yang berakhir pada tanggal 12 September tahun 1945 benar-benar telah memberikan kesan yang mendalam terhadap seluruh penduduk di Tanah Melayu. Kemampuan Jepun sebagai kuasa besar Asia yang dipandang sepi oleh British akhirnya telah memakan diri mereka sendiri. Berdasarkan slogan-slogan yang dilaungkan oleh Jepun, iaitu lingkaran kemakmuran bersama Asia Timur dan Asia untuk orang Asia, telah banyak membantu Jepun dalam meraih kejayaan di dalam peperangan menentang kuasa Eropah, khususnya Inggeris dan Belanda. Walaupun penjajahan Jepun di Tanah Melayu hanyalah selama 3 tahun setengah, namun kesengsaraan yang ditanggung oleh penduduk di Tanah Melayu rata-ratanya dirasai oleh kaum pribumi Melayu, Cina dan India. Ianya ditambahkan pula dengan taktib bumi hangus yang dijalankan oleh British dengan memusnahkan hasil bumi Tanah Melayu agar ianya tidak dapat digunakan oleh Jepun. Malahan orang-orang Cina menerima layanan yang buruk dengan ditindas oleh tentera Jepun. Manakala orang Melayu dan India menjadi buruh paksa, kebanyakannya terlibat di dalam pembinaan jalan keretapi maut antara Thailand dan Burma. Selain itu, pemerintahan Jepun juga telah menyemai bibit-bibit permusuhan awal di antara orang-orang Cina dan Melayu berikutan layanan buruk yang diterima oleh orang-orang Cina daripada tentera Jepun berbanding dengan orang-orang Melayu. Hakikatnya adalah pendudukan Jepun merupakan mimpi ngeri yang tidak pernah terjangka oleh penduduk Tanah Melayu. Kesengsaraan dan penderitaan yang ditanggung telah memberikan kesan ekonomi, politik dan sosial. Kita harus mengambil iktibar dan pengajaran di atas apa yang telah berlaku. Kini, rakyat Malaysia pada keseluruhannya haruslah bersatu dan bersedia untuk mempertahankan negara ini, kerana tidak ada pihak lain yang lebih mengetahui mengenai diri kita melainkan kita sendiri. Malahan nasib dan masa depan negara serta bangsa Malaysia kini tidak harus dipergadaikan dan diserahkan kepada pihak yang cuba mengambil kesempatan atau lebih tepat lagi menangguk air yang keruh.